Sumbangan beliau dalam PSS ialah beliau telah menulis 19 buah buku, 20 kertas kerja, perkongsian lebih 200 ceramah dan webinar. Beliau juga merupakan urusetia bagi lebih 100 program JU Pusat Sumber, Jawatan Kuasa Guru Cemerlang Kedah dan penyelenggara buku. Manakala sumbangan beliau pula ialah Johan PSS Kebangsaan 2009, Anugerah Kualiti KPPM 2009, APC untuk 2002, 2010, 2019. Beliau juga merupakan guru ikon akademik pada tahun 2013, Anugerah Pengurusan Nilam 2013, Anugerah Inovasi pada tahun 2006, 2016 dan 2019. Tempat keempat PSS Kebangsaan 2019, Top 3 Ikon GPM Kebangsaan 2019. Beliau juga merupakan guru ikon GPM Negeri Kedah bagi tahun 2019, GPM Paling Kreatif Kebangsaan 2019, PSS Cemerlang Negeri Kedah 2019-2020, Anugerah Penggalak Budaya Membaca Kebangsaan 2019. Macam mana? Adakah anda sudah bersedia dengan Dr. Zuridah Hanim? Okey. Sekiranya anda telah bersedia, saya nak tengok ni semangat rakan-rakan guru kita yang sedang menonton di FB ataupun di YouTube. Okey, boleh tak beri respon untuk type 1 jika anda ready. Type 1, ready. Okey, Dr. Zuraidah, kita tengok respon daripada rakan guru kita yang berada di Selangor ataupun yang berada di satu Malaysia. Jom kita tengok. Okey, type 1. Saya nak tengok respon anda. Okey, terima kasih. Baiklah. Seterusnya saya jemput dengan saya teruskan majlis ini dengan menjemput Dr. Zuridah Hanim binti Datuk Mat Ahir untuk membentangkan. Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Maimunah binti Mustafa, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan PPD, Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, Penolong-penolong PPD, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Kelang dan semua JPM Daerah Kelang, GPM Negeri Selangor yang saya sangat kasihi dan juga para penonton yang di luar sana. Dan di hadapan saya yakin saya berada dengan GPM-GPM yang hebat atau GPM-GPM yang bakal menjadi GPM yang hebat kerana kita akan bergerak untuk menghasilkan pusat sumber yang hebat. Kenapa saya kata GPM adalah insan yang hebat? Kerana pertama, di sekolah berapa GPM? Hanya anda seorang sahaja GPM yang ada di sekolah dari kalangan seluruh guru-guru yang ada di sekolah. Maka anda adalah insan terpilih. Jadi sepatutnya anda tidak perlu berasa stres, berasa kecewa atau sedih. Sepatutnya anda berbangga dan ini adalah peluang untuk menunjukkan tahap kreativiti kerana tak mungkin seorang pengetua sengaja memilih anda jika beliau tidak nampak apakah keistimewaan yang ada pada diri anda. Okey, next slide. Untuk menjadi seorang JPM sebenarnya, kita perlu melihat kembali peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh JPM. Okey. Selaku JPM, kita sebenarnya adalah ambassador yang akan memasarkan pusat sumber. Bila kita bercakap tentang pembelajaran abad ke-21 untuk anak-anak murid kita, perkara paling utama ialah kita perlu melengkapkan diri kita sebagai tenaga pengajar abad ke-21. Oleh itu, JPM perlu memastikan bahawa anda adalah seorang yang kritis, mampu menyelesaikan masalah. Anda adalah seorang yang kreatif. Okey, menggunakan permasalahan itu untuk mencipta sesuatu inovasi yang hebat. Anda perlu seorang yang mampu berkomunikasi dengan siapa saja, dengan pihak pentadbir, dengan rakan guru, dengan pekerja swasta, dengan staf sekolah, dengan makcik kantin kerana anda tidak boleh duduk diam di dalam PSS. Kalau anda terus duduk diam, memang tak berkembanglah PSS anda. Dan
dikaitkan dengan komunikasi itu juga, anda perlu berkolaboratif dengan semua yang anda, termasuk rakan strategi yang ada di sekitar anda, kerana setiap rakan strategik ataupun agensi yang ada di sekeliling anda sebenarnya merupakan aset yang sangat berharga untuk anda membuat transformasi dalam pusat sumber anda. Dan yang terakhir ialah anda mesti seorang yang berwatakan menarik. Kenapa saya kata begitu? Tak semestinya cantik, kerana kalau dilihat pramugari semuanya, pramugari dilatih untuk berwatakan menarik, kerana itu kita suka naik kapal terbang. Jadi menjadi seorang GPM selalu senyum, berwajah ceria untuk invite semua orang datang ke PSS kita. Okay, next slide. Kemudian peranan GPM yang seterusnya ialah GPM mesti menjadikan dirinya gembira dan enjoy. Sebab GPM yang sentiasa sedih akan menghasilkan aktiviti PSS yang sedih dan mandom. Okey, ataupun aktiviti yang krik-krik, orang tak nak datang ke PSS. Oleh itu, untuk menjadikan suasana enjoy, yang penting kita mestilah ikhlas bekerja. Bekerja kerana Allah. Kerana jika kita bekerja mengharapkan iktirafan manusia semata-mata, kita akan kecewa. Kerana kita mengharapkan suatu ganjaran tetapi kita tak dapat ganjaran itu. Okey, itu perkara penting. Jadi bila kita bekerja dengan ikhlas, insya-Allah kejayaan itu akan datang tanpa disangka-sangka. Rezeki kita melimpah ruah dan mungkin Allah memberi rezeki anak yang sihat, keluarga yang bahagia, hidup yang ceria, okey, dan kita sendiri berada dalam kesihatan yang terbaik. Kemudian apabila kita seronok berada di pusat sumber, kita akan dapat menimbulkan minat. Yang tak minat itu sebenarnya kita tak merasa seronok menguruskan pusat sumber. Dan paling penting, kita mesti saling menghormati. Hormat pengawas PSS kita, bukannya kuli. Okey, hormat rakan sejawat kita, tim PSS kita. Hormat kepada pengetua. Ini saya nak ingatkan, hebat macam mana pun anda selaku JPM, pengetua tetap pengetua. Hormat pengetua dan jadikan pengetua itu sebagai orang yang teratas, okey, untuk kita berbincang ataupun mendapat kebenaran. Okey, jangan simply buat aktiviti tanpa kebenaran pengetua. Di samping itu, kita tak boleh memandang rendah kepada makcik cleaner, kepada tukang sapu, makcik kantin dan sebagainya, kerana sebenarnya mereka juga aset. Okey, tanpa makcik cleaner misalnya, okey, kita boleh minta tolong makcik untuk buat dekorasi, membersihkan PSS kalau tidak ada pengawal PSS. Nampak, bila kita wujudkan saling hormat menghormati, kita akan dapat membentuk satu tim yang kuat. Kemudian kita mesti sayang sekolah. Kita buat bukan untuk diri kita, tapi kita buat untuk sekolah supaya kita dapat memberi impak kepada kemenjadian pelajar kita, memberi impak kepada pembangunan fizikal kita. Dan bila kita buat semua ini, kita akan rasa seronok bekerja. Okay, next slide. Okay, peranan JPM yang seterusnya. Ini peranan yang selalu JPM bersedih, kami buat kerja seorang. Okay, JPM yang disayangi sekalian, kita tak mampu untuk mengubah seluruh sekolah. Tetapi dalam keluarga kita pun, kita bermula dengan anak yang pertama, keluarga kecil. Anak yang kedua, keluarga yang lebih besar. Dan akhirnya baru jumlah yang sangat besar. Oleh itu, begitu jugalah bila kita nak membangunkan pusat sumber kita, di mana kita perlulah membina keluarga dengan pihak pengurusan, dengan guru, dengan murid, staf pejabat dan pekerja swasta. Tak mungkin untuk kita memuaskan hati semua orang, tetapi kalau kita ada pasukan kerja 2 orang bersama kita, okey, kita buat cara 2 orang, kemudian akan berkembang insya-Allah, berkembang dan seterusnya berkembang, sebab perubahan itu tidak boleh dilihat sekelip mata. Dia perubahan itu perlu mengambil masa. So jangan bersedih, ada pengawas PSS saya 40 orang tak mau datang bertugas. Tak mungkin, mungkin ada 5 atau 6 orang datang bertugas. Jadi pengawal PSS itulah perlu kita groom, okey, untuk bersama dengan kita. Bila mereka yang lain melihat keseronokan bekerja di PSS, maka insya-Allah akan datang lagi ramai untuk bersama-sama dengan kita. Okey. Seterusnya, next slide. Jadi, bila kita bincangkan tentang peranan-peranan yang saya nyatakan, okey, next slide. Sebenarnya apakah bidang tugas GPM?
Okay, saya suka untuk mengajak seluruh JPM untuk berfikir bahawa kita adalah general manager, pasaran ilmu yang sangat hebat dan kita adalah penggerak. Kenapa saya kata bahawa kita adalah general manager? Jika kita meletakkan kita hanya guru biasa, okay, kita tidak nampak fokus itu lebih jauh. Sebab orang berniaga, dia bekerja sebab dia nak untung. Okay, jadi bila kita seorang JPM, kalau kita meletakkan diri kita sebagai general manager, kita sudah ada fokus dan apa yang kita buat, kita nak untung. Dan pengawas PSS kita merupakan sales girl atau salesman yang akan mempromosikan aktiviti kita. Oleh itu, okay, bagi JPM baru khususnya, tak payah pening kepala lagi. Fokus dulu 4 perkara ini, iaitu 4P, place, product, promotion dan price. Dan yang paling penting, laksanakan aktiviti dulu kerana aktiviti adalah nyawa PSS. Langkah pertama ialah masing-masing perlu rujuk buku pengurusan PSS abad ke-21. Itu boleh Google. Okay, itu adalah kitab wajib. Okay, jangan sibuk-sibuk cari kitab yang lain. Itu adalah kitab wajib. Dapatkan buku tersebut, baca dan hadam. Okay, kemudian pegang instrumen PSS cemerlang walaupun anda tidak masuk bertanding. Saya ulang, pegang instrumen PSS cemerlang walaupun anda tidak bertanding. Kenapa? Dalam instrumen PSS cemerlang telah terarah ada 5 perkara yang perlu diberi fokus. Okey, jadi sekiranya anda tanpa panduan, jadi tak tahulah nak fokus dekat mana. Okey, dan pergerakan kita mesti ada sasaran, mesti ada fokus. Tak perlu buat aktiviti yang banyak, tapi biarlah buat aktiviti yang berkesan dan ada impak. Okey, dan pencapaian tu boleh diukur dan ada pelan tindakan. Okey, next. Bagaimana yang dikatakan aktiviti PSS yang hebat? Okey, sila ambil perhatian. Okey, next slide. Aktiviti PSS yang hebat, yang pertama kita ada perancangan. Janganlah sekolah sebelah buat aktiviti, kita pun nak buat aktiviti. No, kita ada perancangan dan kita ada sebab kenapa aktiviti itu perlu dilakukan. Okey, ada perancangan, berfokus, penuhi kehendak pelanggan bukan kehendak JPM. Isu di sini adalah kita syok-syok sendiri buat aktiviti, kemudian kita blame orang lain tak mau join dengan kita. Sebab apa yang kita nak buat itu sebenarnya bukan yang diperlukan. Ingat, anda adalah general manager. Sekiranya anda adalah general manager sebuah pasaraya, okay, anda perlu memikirkan keuntungan. Jadi, laksanakan apa yang diperlukan oleh pelanggan dahulu. Bagaimana? Sekejap lagi saya tunjuk. Okey, dan aktiviti kita itu patut memberi impak kepada perkembangan murid. Okey, bukan buat aktiviti semata-mata tetapi ada kesan kepada murid kita dan secara tidak langsung membantu pembangunan sekolah, meningkatkan kasih sayang antara warga sekolah sebab ada kolaboratif dan aktiviti yang kita buat itu ada kajian dan penambahbaikan. Saya tak minta cikgu-cikgu terus terjerumus dalam pelaksanaan kajian tindakan, tapi maksud saya di sini adalah apa yang kita buat itu sebenarnya bukan tiba-tiba wujud, tiba-tiba turun dari langit. Ada sebab why kenapa kita perlu buat. Sebab perlu untuk atasi masalah. Sebab PSS kita banyak masalah. Dan kita dalam konteks PSS 4 wall itu, kita perlu atasi masalah. Okay? Dan aktiviti yang kita buat bukan just tiru orang lain. Ini sebab sekarang ni terlalu banyak info, tengok media sosial, tengok Telegram, tengok WhatsApp, okay, tengok Facebook, orang yang nak buat, nak tiru. Lama-lama kita stres, kita tak tahu nak pegang yang mana. Okay? Dan masing-masing takziah. Okay, sebab jadi GPM. Sebab kita meniru orang lain sedangkan perkara itu tidak perlu pun dilaksanakan di pusat sumber kita. Okay, dan bila kita rancang PSS yang hebat, insya-Allah dia akan memberi perubahan kepada pembangunan murid dan secara tidak langsung akan beri kesan kepada pembangunan akademik. Dan ini agak besar tetapi insya-Allah boleh capai dalam membantu pencapaian dasar dan hasrat PSS serta negara. Okay, next slide. Bagaimana nak wujudkan aktiviti PSS yang hebat? Okey, kita bergerak dengan 3 perkara ini. Yang pertama, kita perlu buat analisis keperluan bahan.
Okay, jangan simply beli benda-benda yang kita suka sedangkan kita tak tahu apa sebenarnya panitia minta. Apa sebenarnya yang panitia perlu daripada PSS. Okay, yang pertama, analisis keperluan bahan. Yang kedua, kita perlu dapat maklum balas pelanggan. Apa sebenarnya pelanggan nak? Okay, jangan kita minat pokok orkid, bunga orkid, penuh orkid yang ada. Sedangkan pelanggan kita itu semua majoriti adalah pelajar lelaki misalnya. Okay, jadi kita tak serve the purpose apa yang pelanggan kita nak dan dapatkan cadangan aktiviti kerana mereka akan menggunakan PSS kita sebab kita memberi perkhidmatan yang mereka perlukan. Okay, next slide. Kita tengok macam mana kita nak analisis keperluan bahan. Okay. Okay. Analisis keperluan bahan ini, caranya mungkin cikgu boleh buat ubah suai. Okay. Edarkan borang, ini contoh borang tapi boleh buat ubah suai. Kepada panitia, unit dan sebagainya, apa bahan yang mereka perlukan. Okey, apa bahan yang mereka perlukan? Kita mungkin tidak tahu bahawa contohnya panitia bahasa Melayu perlukan kamus. Okey, sebab kita ingat budak-budak dah ada kamus dewan. No, mereka perlukan kamus untuk buat rujukan di PSS. Jadi kita belilah kamus, daripada situ kita boleh buat aktiviti literasi maklumat, mencari perkataan-perkataan dan sebagainya. Okey, mungkin mereka perlukan bahan-bahan dalam bentuk digital untuk disimpan dan sebagainya. Jadi kita tanya para pelanggan kita, tanya panitia, tanya unit apa sebenarnya yang mereka perlukan. Apabila mereka menyenaraikan, senang tak kerja kita? Kita dah tahu, dah boleh buat perancangan pembelian barang untuk tahun depan. Jadi kita boleh letaklah allocation barang, buku rujukan berapa peratus, buku fiction berapa peratus, non-fiction berapa peratus. Jadi senang. Sebenarnya perkara ini menyenangkan kita balik. So win and win, menyenangkan kita dan kita beli apa yang mereka nak. Bila kita beli apa yang mereka nak, sudah pasti mereka akan menggunakan PSS. Okay, nampak? Okay, bergerak ke next slide. Okay. Maklum balas pelanggan. Ini sangat penting. GPM memang kita syok sendiri. Tetapi istilah syok sendiri itu kita kena tengok balik adakah kita buat program itu pelajar suka. Selepas kita laksanakan sesuatu program, moleklah agar kita buat sedikit soal selidik untuk dapatkan feedback. Program ini sesuai ataupun tidak, apa cadangan, apa kaedah penambahbaikan dan apa kelemahan program tersebut. Okay, dan zaman sekarang senang sebab kita buat dalam Google Form saja. Okay, jadi mungkin antara program-program itu tak payah pun kita buat pada tahun hadapan. Jadi kita fokus kepada program yang memberi impak sahaja. Okay, jadi pelajar dia juga akan memberi maklum balas bahawa program ini tak sesuai ataupun contohnya pada zaman sekarang semua GPM suka dekor-dekor menggunakan kerusi meja IKEA misalnya. Okey, betul? Jadi kegilaan lah beli melalui Shopee dan sebagainya. Tapi, tahukah anda mungkin para pelajar tak minat pun belajar di atas kerusi meja IKEA tu. Mereka suka belajar secara santai. Nampak? Sebab kita perlu melihat siapakah pelanggan kita dan apa sebenarnya pelanggan nak. Jadi bila kita buat ikut pelanggan, maka kita serve the purpose penggunaan PSS. Okay, next. Dan ini yang agak fundamental, perkara yang ketiga. GPM selalu merungut, tak tahu nak buat aktiviti apa. Saya tidak kreatif. Okay, GPM, okay, memang syarat untuk menjadi GPM adalah mereka yang kreatif, tetapi kreatif itu sebenarnya juga boleh dicipta. Okey, pastikan di PSS anda seperti juga dalam classroom kita. Pembelajaran abad ke-21 dapatkan student feedback. Okey, dapatkan student feedback dan biar mereka tampal apa yang mereka nak. Okay, mereka akan mencadangkan aktiviti-aktiviti. Mereka juga akan memberitahu apakah masalah-masalah. Contoh mereka akan komplain pencahayaan ke ataupun library terlalu sejuk ke sebab banyak aircon dan sebagainya. Biar mereka telus dan catat. Okay? Jangan ambil yang baik-baik saja sebab yang tidak baik itulah yang perlu kita buat penambahbaikan. Okay? Mereka akan mencadangkan aktiviti dan biasanya para pelajar mencadangkan aktiviti yang sesuai mengikut level mereka. Okay, apabila mereka mencadangkan aktiviti mengikut level mereka, senanglah GPM untuk merancang aktiviti ikut apa yang para pelanggan kita nak.
Okey, jadi ini akan menyebabkan para pelajar akan tertunggu-tunggu di depan pintu PSS. Once you buka je pintu PSS, mereka berlari kerana kita menyediakan apa yang mereka nak. Okey, next slide. Apabila kita dah dapat, okey, next slide. Okey, dapatan yang kita dapat daripada 3 langkah itu, maka bolehlah kita mula bergerak untuk membuat penambahbaikan dari aspek place, produk, promotion dan price untuk menghasilkan PSS yang kreatif dan yang hebat. Kita lihat P yang pertama iaitu place. Okey, next slide. Suka untuk saya ingatkan semua GPM, jangan sibuk-sibuk nak buat PSS rangkaian di luar. Tengok dalam FB, orang buat pondok, kita nak buat pondok. Orang buat laluan, kita nak buat laluan. Kita nak buat sudut di bawah pokok, di kantin dan sebagainya. Yang paling utama ialah make up rumah kita dulu. Kita ada rumah, iaitu PSS kita. Jadi kita mesti memastikan PSS kita itu adalah tempat yang dapat meningkatkan tahap PDPC. Jadi bagaimana? Nampak kita telah membuat analisis apa yang diperlukan oleh panitia. Menggalakkan tabiat pembelajaran kendiri. Jadi kita telah pun memberi, mendapatkan maklum balas daripada murid-murid apa yang mereka nak. Sudut apa, bagaimana gaya pembelajaran. Sebab saya menyentuh balik. Sebab kita kena tahu apa sebenarnya pelajar minta kerana gaya pembelajaran adalah berbeza. Okey, tak semestinya pelajar duduk di meja saja. Mungkin pelajar suka gaya pembelajaran yang santai. Jadi kalau kita habiskan duit untuk beri kursi meja IKEA sampai penuh PSS, tapi rupanya pelajar excited peringkat awal, lepas tu dia tak guna. Okey, itu yang paling penting untuk kita mendapatkan maklum balas sebab tabiat pembelajaran kendiri pelajar adalah berbeza dan mungkin dapat menjadi tempat ulang kaji, mencari bahan dan membuat rujukan sebab kita menyediakan apa yang mereka nak. Okey, jadi macam saya bagi tahu semua GPM kena make up tempat sendiri dahulu sebelum make up tempat luar. Apabila kita dah settle dalam rumah kita, barulah kita bergerak ke peringkat luar. Jadi, okay, next slide. Jadi, untuk make up rumah sendiri ni, okay, next slide. Biarlah PSS kita kecil. Okay, sebab PSS yang besar pun kalau tak mampu urus nak buat apa? Okay, biarlah PSS kita kecil tapi memberi kesan yang signifikan. PSS saya sendiri pun tidak besar, kecil sebenarnya. Tetapi biarlah setiap sudut yang kita buat tu untuk apa? Yang penting setiap kawasan bukan sekadar dekor tetapi tanya balik kita, sudut itu untuk apa? Okay, next slide. Apabila kita bangunkan, okay, next slide. Apabila kita bangunkan setiap sudut itu, kita mesti ada pengisian supaya pusat sumber kita itu sentiasa aktif. Sudut itu apa aktiviti? Okay, jangan just simply buat saja sekadar showcase. Sudut itu apa aktiviti? Kalau tak mampu buat aktiviti hari-hari, mungkin boleh bermula dengan 2 minggu satu aktiviti. Kemudian buat lagi seminggu satu aktiviti. Okey, tapi biarlah ada aktiviti sebab kita adalah general manager. Kita mesti ada produk. Okey, next slide. Supaya PSS kita hidup, okey, kita mesti melihat, okey, next slide. Bagaimanakah sambutan pelajar untuk setiap aktiviti. Okey, kita tak boleh just simply buat aktiviti, tak ada data. Sebab sekarang ni zaman data driven. Okey, jadi bagaimana setiap sambutan bagi setiap aktiviti, berapa penyertaan, itu adalah penting. Jadi setiap penyertaan aktiviti itu buat borang ataupun ada pengawal PSS yang uruskan berapa penyertaan. Sebab zaman sekarang kalau you cakap kosong tak guna, you mesti ada data. Okey, next slide. Seterusnya, apabila kita dah buat perubahan dengan PSS yang aktif, PSS yang hidup, okay, dia akan lahirlah wajah-wajah yang penuh kegembiraan. Jadi kita tanya untuk menghasilkan wajah-wajah yang penuh kegembiraan, apakah impak atau kesan aktiviti yang kita buat kepada murid? Okay, cikgu kena tanya balik. Sekiranya cikgu melihat tak ada kesan apa-apa, tak jadi apa-apa kepada pelajar murid, aktiviti itu tidak perlu dilaksanakan pada tahun depan. Okay, next slide. Jadi ini adalah cadangan ruangan dalam PSS. Okay, next slide.
Antara cadangan ruang dalam PSS, ruang pembacaan, ruang akses kendiri jika muat, ruang karya besar dan karya agung, ruang rujukan, ruang pameran, ruang interaktif dan ruang pengucapan awam. Dan sebenarnya ruang-ruang ini juga tercatat dalam instrumen PSS cemerlang. Cuma saya nak ingatkan, cikgu menggunakan instrumen itu tak semestinya masuk bertanding. Ini bukan untuk tujuan pertandingan, tetapi kita nak pastikan bahawa PSS kita bergerak seperti mana yang dihasratkan kerana instrumen itu adalah satu set komplit. Jadi kita tanya balik setiap ruangan itu apa aktiviti dia. Setiap ruangan itu apakah impak ruang itu kepada murid dan hiasan tu bukan sekadar showcase. Contoh kalau di depan ini boleh lihat ada gambar teddy bear tu. Teddy bear tu bukan hiasan. Teddy bear itu adalah tempat lepak pelajar yang nak membaca novel misalnya. Duduk atas teddy bear itu membaca. Ataupun siapa yang duduk di atas teddy bear itu adalah ketua untuk buat aktiviti, resensi, membaca bersama dan sebagainya. Jadi pastikan semua yang ada itu berguna, bukan sekadar showcase. Okay, next slide. Apabila rumah kita telah siap, dan cantik, barulah kita bergerak ke luar, rangkaian dan sebagainya. Ini ingin saya kongsi. Contoh ini adalah pengalaman sendiri. Di sekolah lama saya, sudut Iqra ataupun bengkel KHB dulu, bengkel KHB lah kan, bengkel KHB itu berada jauh di hujung dunia. Jadi bagaimana nak menyemarakkan bengkel KHB itu, kita telah laksanakan sudut Iqra. Nampak kita mengatasi masalah, kita buat program untuk mengatasi masalah. Kemudian koridor. Kita ada koridor yang di hujung sekolah tempat pelajar itu ponteng, pelajar sembunyi. Kami panggil koridor berhantu. Kita make up, kita wujudkan dia sebagai laluan pengguna. Akhirnya kita mendapat Johan laluan pengguna negeri Kedah pada tahun tersebut. Cuma laluan tu tak ada di proyek kebangsaan, tak dapatlah kita masuk dengan kebangsaan. Next slide. Jadi kita pastikan kita selesai masalah. Sekolah saya adalah sekolah pelajar perempuan. Back. Sekolah saya adalah sekolah pelajar perempuan, sekolah lama. Jadi pelajar perempuan ini disinari dengan tandas. Tandas selalu jadi tempat tumpuan. Macam mana kita nak menggunakan pendekatan, menggunakan masalah tandas itu menjadi tempat tumpuan, kita buat squad R&R dan akhirnya tandas itu diuruskan sendiri oleh pelajar. Ada info, even tandas guru pun ada info tentang kanser dan sebagainya. Jadi pelajar bergerak ke tandas, di samping menguruskan Mother Nature, tapi mereka juga mendapat info secara tidak langsung. Dan akhirnya kami juga masuk pertandingan. Naik Johan Tanah Bersih peringkat kebangsaan pada tahun 2012 dan juga pertandingan Anugerah Gangsa pertandingan tandas kebangsaan 2013 yang dianjurkan oleh Kementerian Luar selain pada KPM. Kemudian PSS lama saya berada di tingkat 4, sangat tinggi. Tak sesuai untuk orang yang sakit lutut dan ibu mengandung. So itu bukan masalah sebab kita melihat setiap perkara itu adalah peluang. Jadi kami wujudkan terowong masa. Di terowong itu ada laluan, ada cerita dan sebagainya. Tanpa disedari dah sampai pun ke PSS di tingkat 4. Jadi kita buat aktiviti adalah untuk mengatasi masalah. Next. Itu cerita di sekolah lama saya. Sekolah saya sekarang, pelajarnya dah lama pelajarnya, saya dapati suka lepak-lepak, suka belajar santai, Jadi kita wujudkan banyak kawasan santai ilmu di mana mereka akan belajar di satu kawasan secara tidak langsung. Ini kawasan santai ilmu sains, mereka belajar tentang jantung, tentang sistem pencernaan dan kita boleh menyediakan perkara-perkara yang menyeronokkan. Masalah yang kedua, makmal lama. Kami ada sekolah kami sekolah yang berusia 60 tahun, sekolah perempuan pertama di negeri Kedah. Pencapaian matematik makmal lama, pencapaian matematik juga agak rendah tapi kita ada GC matematik, kita bangunkan bilik matematik. Jadi inilah yang dikatakan bahawa kita melaksanakan aktiviti untuk mengatasi masalah. Next. Kita laksanakan Wisdom Corner di mana
sekolah saya ada sekolah pelajar berasrama dan kita dapati bagi pelajar luar juga sering pulang lewat kerana mereka menunggu ibu bapa mereka pulang daripada pejabat. Jadi kita wujudkan satu ruangan untuk mereka mengakses internet. Okey, jadi kita sebenarnya apa yang GPM perlu fikirkan adalah aktiviti itu bukan aktiviti turun dari langit, tapi aktiviti yang memang kita buat supaya dapat mengatasi masalah. Bila dapat mengatasi masalah, impaknya adalah lebih besar. Okey, next. Jadi untuk merancang aktiviti yang hebat, sebenarnya cikgu-cikgu kita telah pun ada 11 anjakan dalam PPM. Jadi cikgu tak payah pening. Lihat 11 anjakan, pilih satu saja atau kalau cikgu mampu, dua anjakan yang cikgu nak fokus. Jadi apabila cikgu buat kertas kerja dengan memasukkan anjakan, contoh cikgu nak buat program dengan komuniti. So program dengan komuniti anjakan ke-9 bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Pilih anjakan ke-9 itu fokus. Jadi bila kita sedia kertas kerja, tercatat anjakan, pengetua kita telah lihat apa yang kita nak buat. Jadi senanglah kertas kerja itu diluluskan dan kalau kita bawa kertas kerja itu juga kepada pihak luar untuk memohon dana dan sebagainya, jadi mereka akan lebih mudah untuk memberi sumbangan sebab mereka telah nampak apakah fokus cikgu yang sebenarnya. Okey, next slide. Bila kita dah settle P yang pertama, kita bergerak kepada P yang kedua iaitu produk. Okey, dan produk kita adalah aktiviti. Dan suka untuk saya ingatkan cikgu-cikgu perlu jual apa yang ingin dibeli. Saya ulang, cikgu-cikgu perlu jual apa yang ingin dibeli, bukan yang cikgu nak buat. Okey, jadi bagi CPM yang baru, saya sarankan fokus kepada program nilam dan literasi dahulu kerana itu adalah program wajib. Okey, jangan buat lagi program yang melibatkan perkara-perkara sunat. Buat yang wajib dulu. Oleh itu, bagi aspek nilam, kita ada 5 komponen utama sebenarnya. Adakah program cikgu untuk melibatkan 100% penyertaan dalam nilam ataupun cikgu bertujuan nak buat program nilam untuk meningkatkan kualiti pencapaian? Maksudnya di sini pencapaian 4 bintang, 5 bintang ataupun cikgu fokus nak buat promosi. Sebab tak semua pelajar tahu apa itu nilam, ada ibu bapa tak tahu pun apa itu nilam atau warga sekolah pun tak tahu bagaimana konsep nilam dilaksanakan. Atau cikgu nak fokus pada pengiktirafan dan aktiviti galakan baca semeluas. Jadi fokus cikgu adalah penting. So dapatkan 5 fokus itu terlebih dahulu. Okey, dapatkan 5 fokus itu terlebih dahulu supaya program cikgu lebih terarah. Sekiranya cikgu tak mampu, fokus satu. Kalau mampu bolehlah fokus 2 ataupun 3. Yang penting ada impak. Begitu juga dengan program literasi maklumat. Tak perlu cikgu buat ke-5 program atau ke-5 kemahiran. Ambil kemahiran yang cikgu kuasai dulu. Mungkin kemahiran perpustakaan, kemudian kemahiran belajar berkolaborasi dengan bimbingan dan kaunseling dan sebagainya. Yang penting program cikgu menjadi. Okey, supaya cikgu tak stres sebab kita nak jadi JPM yang happy dan enjoy. Okey, ini saya kongsi bagaimana kita nak atasi masalah. Contoh aktiviti yang telah kami buat di sekolah saya. Okey, next slide. Contoh yang pertama, kita ada masalah pelajar malas cari buku di rak. Saya rasa ini adalah masalah yang universal. Buku banyak, okey, tetapi tersusun cantik sahaja di atas rak, tak pinjam. Maka kami laksanakan kempen pameran buku untuk pinjaman. Kami layout semua buku yang kita kata agak menarik. Okay, pengawal PSS yang pilih, okey, penuhkan atas meja dan mereka boleh pinjam. Dengan secara tidak langsung, pinjaman meningkat secara mendadak. Okey, kemudian masalah yang kedua, contoh. Pelajar saya semua pelajar perempuan, okey, dan lokasi satu tempat adalah sangat jauh. Waktu rehat adalah terhad, so pergerakan murid lambat dan majoriti adalah Muslim. Mereka akan solat duha terlebih dahulu, tapi mereka nak ke PSS. Jadi mereka tak sempat. Jadi tak payahlah kita tunggu di PSS bila terbuka. Kita buka kios PSS itu di kantin. Kita bawa kios, bawa buku-buku, bawa perkhidmatan kita di kantin. Jadi pelajar boleh menggunakan kemudahan PSS pada waktu rehat untuk makan. Okay. Yang ada di PSS kita tu tetap berjalan seperti biasa.
Okey, contoh masalah yang timbul di sini saya kongsikan ada buku tidak popular atau terlalu ilmiah, contohnya rak 800 misalnya yang jarang orang pinjam. Tetapi kita boleh melakukan buku itu, okey. Contoh di sini adalah saya laksanakan program Reading Olympus. Okey, di mana pelajar diminta membaca 30 buku, kita bagi senarai, kemudian kita buat kuis, pertandingan antara kumpulan. Okey, mungkin peringkat pertama kumpulan yang ada 30 kumpulan, satu kumpulan mungkin 3 orang, 30 kumpulan, okey, buat kuis, kemudian next stage tinggal lagi berapa kumpulan, mungkin 20 kumpulan, next stage tinggal lagi 5 kumpulan. Jadi buku yang tak popular dipinjam, dibaca bertalu-talu sebab mereka nak ke next stage yang seterusnya. Jadi bayangkan PSS ketika itu. Okay, next slide. Jadi untuk membuat aktiviti PSS yang hebat, biar sedikit tetapi berfokus. Dan ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program. Okay, ini yang penting adalah dokumen kita adalah dokumen yang solid. Kita ada dokumen perancangan, kita ada kertas kerja, kita ada sedia laporan yang melaporkan sebelum, semasa, selepas. Kita ada rekod penggunaan, berapa penyertaan, kita ada maklum balas dan kita ada impak. Impak ni tak semestinya semua, tetapi mungkin salah satu kita simpan dalam bentuk video, hasil kerja pelajar, sijil, data, pencapaian dan ada lampiran. Jadi cikgu-cikgu yang asyik tanya, tak tahu pengurusan fail nak mula daripada mana dan sebagainya, kita buat kita boleh guna kaedah 4P ni sebab bila kita buat aktiviti barulah lahirnya isi-isi yang nak masukkan dalam fail tu. Okay, next slide. Jadi bila kita buat aktiviti pula, perkara yang perlu kita ambil tahu adalah kemenjadian murid, aspek apa yang kita nak fokus. Jadi dalam kertas kerja kita itu, kita mungkin boleh masukkan siap-siap nak mencapai murid yang berpengetahuan. Jadi bila kita set on mind, fokus untuk meningkatkan pengetahuan murid, jadi pemikiran kita akan terarah fokus untuk pengetahuan murid. Mungkin pelajar boleh mengarang, pelajar boleh menyatakan semula dan sebagainya. Ataupun kita nak meningkatkan kemahiran pengawas PSS kita dalam budaya memimpin. Jadi kita laksanakan kursus dan sebagainya. Jadi bila kita menggunakan kaedah ini, pemikiran kita lebih terfokus. Bila terfokus, dia insya-Allah akan memberi impak dan barulah dapat melahirkan PSS yang hebat. Okay, next slide. Saya ingin berkongsi. Ini pengalaman saya. Okay, next slide. Berkongsi pengalaman saya. Saya nak sarankan cikgu-cikgu yang di hadapan saya supaya kenal pasti watak PSS anda. Okay, kisah watak PSS ini kami ceritakan dalam buku panduan PSS idaman yang pertama. Kenapa? Bila PSS anda ada watak, dia akan ada satu signature brand produk. Itu produk. Bila sebut Let's Read Wonderland, orang akan ingat sekolah saya. Bila sebut program Al-Haq, orang akan ingat PSS Ustaz Azlan. Okay, bila orang sebut Library Cafe, orang akan ingat PSS Cikgu Syah. Okay, dan bila kita kata PSS DIY, orang akan ingat Ju Biskut Jagung. Bila sebut community, orang akan ingat PSS Cik Basat. Nampak? Setiap PSS itu ada wataknya. Okay, ini contoh yang kami di SMK Sunah Bahaya buat. Kami buat program Let's Read Wonderland. Okay, next slide. Let's Read Wonderland adalah program gabungan membaca dan literasi maklumat supaya memberi impak kepada kemenjadian murid dalam aspek akademik. Maka kami buat permainan yang dicipta sendiri oleh pengawas PSS dan disusuli dengan soalan-soalan yang terdapat dalam silibus mata pelajaran. Jadi secara tidak langsung sebenarnya pada peringkat awal kami dedahkan saja secara umum dan kita beri pendedahan kepada panitia dan akhirnya panitia menggunakan kaedah fun learning ini memfokuskan untuk ulang kaji dan membantu pelajar bagi topik-topik yang mereka tidak faham. Okay, next slide. Dan program Let's Read Wonderland ini juga telah pun kita kongsi sebalua di peringkat daerah, negeri maupun kebangsaan. Okay, dan telah pun ditulis dalam buku Dari Subis ke Bologna. Okay, dan telah pun dikongsi dalam siri-siri bersama GPM seluruh Malaysia dan juga dibentangkan di seminar-seminar dalam bentuk wacana intelektual. Okay, jadi bila kita ada signature product, okay, PSS kita akan boleh pergi jauh. Okay, next slide. Yang dimasukkan pergi jauh ini
jauh yang dimaksudkan ialah ini adalah satu inovasi. Dan dari Let's Street Wonderland ini juga sekolah kami berjaya mendapat pelbagai anugerah. Anugerah itu kita kata hanya sebagai kita kata anugerah itu ada bonus sebenarnya, tapi yang paling penting adalah kita berjaya membuat perubahan kepada murid kita sebab Let's Street Wonderland diuruskan sendiri oleh pengawas PSS, maka pelbagai aktiviti PAK21 4K1N itu dapat diterapkan. Pengawas PSS mahir berkomunikasi, mereka akan jadi lebih kreatif, pemikiran kritis, dapat berkolaboratif antara satu sama lain dan dapat menanam nilai-nilai kesepakatan, nilai kerjasama dan sebagainya. Itu yang paling penting sebenarnya dalam pembangunan pusat sumber. Next slide. Kita telah sebut P, place. P pertama place, P yang kedua produk, P yang ketiga promotion. Bila kita dah merancang aktiviti, perlu kita membuat promosi dan promosi boleh dibuat dalam bentuk orientasi, brosur, macam di Bahia kami ada channel TV kami sendiri, sentiasa buat pengumuman, biarlah warga sekolah boring, asyik-asyik cerita PSS, asyik-asyik cerita PSS, tapi percayalah kalau seminggu tidak ada kisah atau pengumuman tentang PSS, mereka akan bertanya, minggu ni PSS tak buat aktiviti lah. Nampak? Sebab mereka sebenarnya nanti apa sebenarnya yang akan dibuat oleh PSS. Bila kita dah buat promotion, next slide. Next slide. Bila kita dah buat promotion, ada penyertaan, jangan lupa hargailah mereka yang bersama dengan kita. Buat gancaran, buat kempen. Cikgu fikirlah macam-macam cara. Pelajar suka diberi token, guru juga suka diberi token walaupun hanya sebatang pen, sebatang pembaris. Ada GPM tanya dapat duit sumber dari mana? Terus terang kami kata untuk membuat perubahan perlu bermula dari kita. Kita tak fikirkan harga yang hebat-hebat, tak perlu beli kereta Myvi, nak beli rumah dan sebagainya. Beli benda yang kecil. Mungkin ini adalah ladang pahala kita, bersedekah menggunakan duit poket kita sendiri pada peringkat awal. InsyaAllah lepas itu kawan-kawan kita pun, ini pengalaman kami sendiri pun nak menyumbang, sedekah bersama. Kemudian ada cikgu-cikgu yang pergi melancong dan sebagainya juga beli hadiah untuk anak PSS. Untuk pelajar seluruh warga sekolah kerana mereka juga nak menyumbang dan akhirnya kita akan mendapat satu komuniti yang mengamalkan budaya menyumbang. Next slide. Setelah kita buat P pertama, P kedua, P ketiga, maka inilah P keempat iaitu price. Harga yang kita dapat hasil daripada PSS yang hebat. Kita dapat melihat dari segi impak, jumlah pinjaman, jumlah penggunaan, peningkatan dalam nilam, peningkatan dalam akademik, kejayaan PSS dan impak aktiviti itu kepada murid, guru dan sekolah. Ini saya kongsi pengalaman saya sendiri. Tak perlu lihat orang lain, ini pengalaman saya sendiri. Next slide. Apabila saya menggunakan konsep 4P ini di dua buah sekolah yang saya jadi JPM, memang ada jumlah peningkatan pinjaman buku. Pada peringkat awal kami pernah bermula dengan 200 buku sahaja setahun. Kemudian akan terus meningkat dan pencapaian terbaik yang kita dapat adalah 12,000 buah buku dipinjam setahun. Dan apabila PSS kita banyak ada program, kemudian menawarkan banyak produk, maka ada peningkatan dalam jumlah penggunaan PSS. Next slide. Bila kita buat program yang terancang, ini saya ambil data lama sebab yang data baru ni ada perubahan dalam format, jadi macam tak relevan lah untuk buat perbandingan. Dah contoh data yang lama. Bila kita buat program yang terancang adalah Mila, memang ada peningkatan dan syukur alhamdulillah. Sebagai khidmat bantu kurikulum, kita membantu juga walaupun tidak banyak tetapi turut memberi impak kepada peningkatan dalam akademik. Dan ini yang kami alami di sekolah. Malah dalam PT3 last year, untuk subjek peningkatan dalam subjek-subjek yang memberi fokus dalam Let's Read. Contohnya peningkatan dalam sains dan matematik. Next slide. Kenapa saya nak berkongsi program 4P ini? Saya nak berkongsi 4P ini supaya lebih ramai
PSS yang hebat dapat dihasilkan kerana membangunkan PSS bukan untuk pertandingan. Maka ini adalah kisah benar saya yang saya ingin kongsi, bukan untuk bertujuan saya sentiasa berdoa supaya jauh daripada sifat riak. Saya ingin berkongsi ini adalah kisah benar menggunakan kaedah 4P. Ini antara kejayaan yang diperoleh di berbagai peringkat di PSS yang pertama. Next slide. Dan ini adalah, next slide, ini adalah kejayaan yang dapat dari sekolah yang kedua. Jadi ambillah ilmu 4P itu supaya lebih banyak PSS di seluruh Malaysia dapat dihasilkan. Sebab itu penting, sebab kita nak wujudkan budaya membaca, budaya ke arah pembangunan maklumat. Kalau kita terus berfikiran bahawa ada pertandingan antara daerah, antara negeri dan sebagainya, itu adalah bonus, tapi kita perlu bersatu bersama untuk menghasilkan secara dalam kelompok yang besar. Next slide. Jadi bila kita laksanakan aktiviti-aktiviti itu memang memberi impak kepada kreativiti murid, sebab kita tidak bekerja keseorangan. Kita pasti akan melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi dengan sendirinya motivasi membaca murid akan meningkat. Next slide. Dan aktiviti-aktiviti yang kita jalankan, kita dapat melihat bahawa akan ada pembangunan kemenjadian diri dalam pengawas PSS. Dalam konteks sekolah kami, jika ada pelawat dan sebagainya, tak kisahlah pelawat itu yang berikut itu adalah pengarah kami sendiri, semuanya diuruskan oleh pelajar. Cikgu senyum saja sebab cikgu kena ingat, kalau cikgu juga bercakap, kalau cikgu juga present, cikgu dah memang pandai cikgu. Cikgu semua di hadapan saya semua dah ada ijazah, dah jadi cikgu. Tujuan kita jadi cikgu untuk mendidik anak-anak. Jadi gunalah platform PSS untuk melatih pelajar kita berkomunikasi. Sebab itulah pentingnya menjadi guru. Next slide. Dan impak yang seterusnya ialah apabila kita melaksanakan aktiviti yang hebat, anak-anak kita dapat meningkatkan kemahiran kritis dalam penyelesaian masalah. Sebab semua aktiviti yang kita buat melibatkan penyelesaian masalah. Even resensi buku pun mereka kena baca, kena ceritakan balik. Semuanya kita bermula dengan masalah. Dan secara tidak langsung akan menggalakkan pembacaan berkualiti dan akhirnya ada literasi maklumat dalam setiap mata pelajaran. Next slide. Apabila kita dah buat pelbagai aktiviti secara tidak langsung, next slide. Impak seterusnya adalah kita tidak berada dalam PSS keseorangan. Aktiviti yang hebat melibatkan satu pasukan kerja yang mantap pada peringkat awal dalam kelompok PSS kita. Kita bergerak di peringkat sekolah, mungkin kita bergerak di luar pagar PSS dan kita akan jadi satu pasukan yang melaksanakan program galakan membaca merentasi sempadan dan akan wujud jaringan dan jalinan pelbagai pihak. Ini yang impak yang kita kata besar setelah kita melaksanakan aktiviti-aktiviti yang hebat ini. Baik, next slide. Saya sudah sampai ke penghujung, sebab masa agak terhad, akan bersama lagi dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Tapi sebelum saya mengundur diri, ini saya memperkenalkan buku-buku yang ditulis oleh tim kami, oleh kami 5 beradik. Buku Panduan PSS Idaman 1, kemudian sequel Panduan PSS Idaman 2 dan buku Kajian Tindakan. Kenapa buku-buku ini istimewa? Kerana buku ini ditulis dari hati berdasarkan pengalaman kami sendiri yang mungkin tidak dapat anda jumpa dalam kursus-kursus di luar. Kerana kita susun panduan-panduan itu berdasarkan pengalaman dan pelibatan kami sebagai JPM. Dan buku yang terkini adalah Panduan PSS Idaman 2 yang merupakan sequel dari buku Panduan PSS Idaman 1. Jadi sekiranya JPM ingin mendapatkan buku tersebut, bolehlah membeli, menghubungi Mulaka Bookstore di nombor 017-274-5347 dan boleh dibeli secara LO. Next slide. Sekian saja pembentangan saya yang agak laju dan padat sebab kita kesulitan masa. Tapi saya harap semua JPM di luar sana jangan bersedih menjadi JPM kerana kami yakin setiap orang mempunyai potensi yang sangat besar. Kita selalu beri semangat kepada anak-anak kita di sekolah. Tapi apakah
potensi yang ada dalam diri cikgu-cikgu. Ingat, cikgu-cikgu adalah insan yang istimewa dan masalahnya ramai yang tidak percaya kepada diri anda sendiri. Jadi berusahalah bekerja dengan ikhlas tanpa memikirkan balasan kerana when you give more than you take, you always receive more than you give. Okey, sekian itu saja pembantangan dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Okey, silakan Puan Moderator. Terima kasih kepada Dr. Zu di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Seterusnya saya buka majlis ini dengan sesi soal jawab. Guru-guru yang ingin bertanyakan apa-apa mengenai PSS ataupun apa-apa sahaja maklumat boleh type di ruangan live chat. Okey, nanti saya akan bacakan untuk Dr. Zu. Okey, saya tertarik dengan beberapa perkataan-perkataan Dr. Zu yang saya baru berkenalan dengan beliau semalam banyak memberikan kata-kata yang positif. Contohnya ceria, enjoy. GPM mesti kena ceria, GPM mesti kena enjoy. Tak perlu cantik ceria tu sudah memadai untuk memberikan aura yang hebat kepada kita punya PSS. Kemudian bila kita tengok Dr. Zu bercakap, maklumlah beliau ni daripada lulusan perakaunan, jadi dia implementkan ilmu-ilmu perniagaan tu, ilmu-ilmu perakaunan tu dalam PSS. Okay, tak semestinya kita dalam bidang tersebut kita hanya tahu itu saja. Sebenarnya apa jua bidang, apa jua lulusan, apa jua kemahiran pengalaman yang kita ada, kita implementkan dalam kita punya PSS. Kerana PSS kita kena ada tema, kena ada watak. Betul Dr. Zu? Betul, sebab kita kena ada identiti kita sendiri. Jangan simply tiru orang lain kerana setiap individu adalah istimewa dan sangat berbeza. Dan sebenarnya keyword dia untuk bakal GPM yang hebat ialah kita adalah CEO ataupun ya, betul. Dan when you like CEO, kita akan tahu hala tuju kita, apa yang kita perlu buat supaya PSS kita tu menjadi cemerlang. Biarlah tidak cemerlang di mata orang lain, tetapi cemerlang di dalam sekolah kita, anak murid kita. Itu yang paling penting. Betul Dr. Zu? Betul. Yang penting sekali adalah kita bangunkan PSS kita untuk klien kita dulu. So klien kita adalah anak murid kita, guru-guru kita dan warga sekolah. Barulah kita fikir untuk memenuhi orang luar. So itu yang paling sekali perlu kita tekankan. Ada soalan untuk ditanya? Okey. Nampaknya semua terpukau dan terang faham apa yang Dr. Zu kongsikan tadi. Okey, baiklah. Seterusnya jika tiada apa-apa soalan, terima kasih lagi sekali Dr. Zu. Okey, sebelum tu ada satu soalan. Ada satu soalan. Okey, dekat Tangkona ni Ya Puan, daripada soalan daripada Cikgu bentar ya. Cikgu Jayasri kalau saya tengok sepintas selalu bertanya. Ya, daripada Cikgu Jayasri. Ya Puan, daripada SJK T Ladang Bukit Raja, bagaimana pelaksanaan Little Library? Okey. Little Library sebenarnya konsep yang asal, kita everybody akan letak atau sumbang buku di kawasan tersebut dan mereka boleh ambil, baca dan letak balik. Sebab kalau kita Google Little Library ni dia memang adalah satu jenama. Tapi dalam konteks sekolah saya, kami laksanakan Little Library untuk mengatasi, nampak? Sebab kita laksanakan aktiviti untuk mengatasi masalah. Sebab macam mana saya beritahu sebelum ini, PSS kami kecil. Jadi kalau setiap waktu relief hanya boleh muat 2 kelas sahaja. Maksimum 2 kelas pun 1 kelas setengah lebih kecil. Jadi kita buat Little Library di hampir seluruh kawasan sekolah. Sekiranya ada pelajar nak buat nilam, mereka boleh pergi ke Little Library yang kita sentiasa simpan buku dan tukar bahannya dan buat nilam di situ. Jadi
maksudnya di sini adalah library kita berada di mana-mana di seluruh kawasan sekolah dan sebenarnya dapat mengatasi masalah PSS yang sempit. Jadi pada waktu relief, kalau PSS penuh, tak payahlah gaduh-gaduh, boleh pergi ke little library yang ada untuk buat nilam. Jadi kalau waktu pelajar senggang, waktu rehat, tunggu parents dan sebagainya, tetap boleh membaca. Okey, dan pengawal PSS akan ubah buku. Dan guru-guru juga boleh donate buku letak di little library. So itu konsep dia. Okey, baiklah. Moga terjawab ya Cikgu Jayasri. Okey, soalan yang seterusnya daripada Cikgu Nur Azlina Mat Jusoh. Step terawal sekali apa patut dibuat dan apa langkah terawal sekali untuk mengorak langkah? Okey, silakan doktor. Okey, ni soalan cepu cemas. Okey, langkah yang terawal dulu, okey, masuk ke dalam PSS, tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Okey. Duduk, okey, bagi yang Islam, okey, baca doa supaya Allah mudahkan urusan. Kenapa saya kata macam tu? Sebab motivation first. Yang lain tu kemudian. Kemudian ingat balik yang saya sebut, pegang dulu konsep. Okey, dapatkan buku panduan pengurusan PSS abad ke-21, kemudian pegang instrumen PSS dan study. Okey, jangan terus buat aktiviti. Okey, study dulu biar lambat tapi terancang. Jangan kita dah terus buat kemudian kita nak patah balik, tak boleh. Itu saya kata duduk, sit, tarik nafas, pegang pen, study dan rancang. Daripada situ idea akan step by step. Jadi lepas tu mulalah dengan konsep 4P. Nampak? Dan mungkin pengisian-pengisian itu boleh lagi dikongsi selepas ini seperti mana yang dibintangkan oleh panel. Nampaknya soalan makin banyak, nampaknya panel seterusnya tak sabar nak masuk. Ya, betul. Okey, daripada Cikgu Rokia terbaik. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir daripada Cik Normadiah, Cik Abbas. Langkah pertama, banyak langkah pertama ni. Okey, langkah pertama ambil okey. Bukan. Okey. Soalan yang seterusnya ialah Elia Ibrahim. Bagaimana mendapatkan dana permulaan untuk merubah suasana perpustakaan? Okey, saya ingin menyentuh apa yang disebutkan oleh Datin Normadiah. Datin Normadiah ni kami panggil Ibu JPM. Ini memang otai segala otai. Okey, banyak ilmu PSS. Okey, bila saya kata duduk, tarik nafas, okey, kita ada perancangan, kita mesti collaborate dan tarik hati warga sekolah. Jadi untuk menjawab bagaimana dapatkan dana permulaan untuk merubah suasana PSS, okey, kita mungkin boleh buat perancangan dan bincang. Tak perlulah transferkan dalam bentuk the whole library. Buat sudut dulu, okey. Mungkin dapatkan sumbangan dari kawan-kawan. Bila yang lain melihat perubahan itu, okey, mungkin kita boleh mulakan dengan kertas kerja yang lebih besar untuk perubahan yang lebih besar. Ingat, apa-apa bermula dari diri kita supaya kita dapat mempengaruhi dan mengambil hati orang di sekitar kita. Okay, lepas itu perubahan akan berlaku sedikit demi sedikit, insya-Allah. Okey, itulah dia. Perkara pertama, masuk library, masuk perpustakaan, tarik nafas. Okey, lepas tu baru kita fikirkan strategi yang seterusnya. Baiklah, terima kasih doktor di atas perkongsian. Okey, ada satu lagi saya nak bagi tahu kepada semua bakal-bakal GPM yang hebat. Sekiranya ini saya petik daripada kata-kata Dr. Zu sekiranya kalau kita tiba-tiba rasa macam nak tergelincir, tak masuk landasan, nak rasa down sikit, pergi dekat rak tu cari ataupun beli buku PSS idaman. Jadi apabila anda baca buku itu, pasti anda akan berada di landasan dan bersemangat kembali.